السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini kita mulakan ataupun sambung semula apa yang telah kita baca daripada kitab hadis Bulughul Maram, dan kita masih lagi dalam kitab At-Taharah, kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara bersuci. Kitab At-Taharah mana dia? Bersuci. Jadi dalam kitab ada bab, jadi ada beberapa bab dalam kitab At-Taharah, dan hari ini insya-Allah kita masuk pada Babul Aniyati, iaitu bab yang menjelaskan tentang alat-alat ataupun bekas-bekas yang digunakan untuk mengisi makanan ataupun minuman. Dalam bahasa Arab dia panggil ina. Ina ni bekas lah. Kalau al-awani ataupun al-aniyah, maka dipanggil sebagai bekas-bekas. Dia punya perkataan plural dia, perkataan jamak dia, kan? Inaun, satu bekas. Satu bekas maknanya bekas, tak kisahlah yang dibuat daripada besi ke, aluminium ke, tembaga ke, kan? Tak kisahlah kayu ke, ataupun tempurung ke. Kalau zaman-zaman dulu kan, dia guna tempurung kelapa ke untuk dibuat sebagai alas letak makanan ke, kan? Cantik, dia orang kreatif lah dia buat, kan? Ataupun dibuat daripada upih kelapa. Tahu upih kelapa? Kan? Dibuat macam bekas untuk letak makanan. Tak kisahlah. Kalau zaman-zaman dulu lah. Zaman sekarang ni kalau kita beritahu kat budak-budak upih apa benda, dia pun tak tahu. Dulu kita guna upih itu untuk macam-macam lah. Kalau kanak-kanak kita main tarik tu, kan? Upih kelapa, upih pinang lah, apalah. Begitu. Baik. Di zaman dah berubah. Kan? Dulu kita berperang dalam hutan Bemban, dalam hutan, kan? Perang. Kadang-kadang sekarang berperang dalam rumah. Main game dan sebagainya, kan? Jadi macam tu, berbeza keadaan. Jadi begitu, maknanya al-ina'u adalah bekas yang diisi padanya makanan ataupun minuman. Sama ada dibuat daripada kulit kan, dulu kan. Sekarang tak ada kot. Buat bekas isi air daripada kulit, kan? Mungkin dalam muzium ada kot. Kalau pergi muzium, benda-benda semua ada lah dalam muzium, kan? Baik. Jadi apakah kesesuaian ataupun munasabah disebut bab al-aniyah ini, bekas-bekas makanan atau bekas-bekas mengisi minuman ini disebut dalam kitab At-Taharah? Apakah dia munasabah dia? Kerana dalam bersuci kita menggunakan air, dan air akan diletakkan dalam bekas. Tak kisahlah bekas apa pun daripada yang kita sebut tadi lah. Pinggan ke, mangkuk ke, apa ke, tak kisahlah. Besen ke, begitu. Jadi maka disebutkan di sini bersama dengan bekas yang diletakkan padanya air itu. Dan dijelaskan tentang hukum aniyah ataupun hukum-hukum bekas. Bekas yang kita nak guna tu pun ada hukum dia juga. Tapi kita kena tahulah, asalnya semua bekas kita boleh guna. Kecuali ada bekas-bekas yang kita tak boleh guna, yang diharamkan kita menggunanya. Bekas untuk mengisi makanan ataupun bekas untuk mengisi minuman yang diharamkan kita menggunakannya. Tapi tak banyak lah benda tu. Yang banyaknya semua boleh. Kecuali yang diharamkan hanya beberapa saja. Disebut dalam hadis. Disebut dalam hadis tentang perkara-perkara yang diharamkan kita menggunakannya. Dan untuk mengharamkan sesuatu, tentulah sesuatu itu diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Jadi maknanya selain daripada Allah dan Rasul tak bolehlah mengharam dan menghalalkan sesuatu. Kita lihat hadis yang pertama dalam babul aniyah, hadis daripada Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya, sebelum tu kaedah umum dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah sebut huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah dialah yang telah menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi. Segala yang ada di bumi Allah cipta untuk kita, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Daripada diharamkan oleh kita menggunakannya. Baik, hadis yang pertama an Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Jadi yang dua-dua orang ni maknanya ayah dan anak ni adalah sahabat Nabi lah. Hudzaifah bin Al-Yaman ni memang terkenal lah, sahabat yang terkenal, terutama bagi kita kenal bila kita belajar, kita membaca, kita mendengar tentang kelebihan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Begitu juga ayahnya yang terbunuh dalam medan Uhud radhiyallahu anhuma. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati. Janganlah kamu semua minum dalam bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Bekas cawan, mangkuk ke apa ke, pinggan, sudu, garpu yang digunakan, yang dibuat daripada emas dan perak. Itu makan minum lah. Tapi di sini hadis sebut tentang minum. Jangan kamu semua minum daripada cawan yang dibuat daripada emas ataupun perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Jangan makanlah pada dalam pinggan kedua-duanya. Sihaf, pinggan ataupun yang talam ke apa ke, yang dibuat daripada emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya. Kerana apa? Illah dia, sebab dia emas dan perak ni digunakan oleh orang kafir semasa di dunia. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lahum fid dunya. Sungguhnya emas dan perak yang dibuat, dijadikan bekas makanan ataupun bekas minuman itu digunakan oleh orang-orang kafir. Bukan bermakna halal bagi mereka. Bagi mereka tetap juga haram. Cumanya orang kafir ni tidak kenal halal dan haram. Bagi dia semua boleh, kecuali yang tak boleh telan saja, batu dan duri, kaca dan sebagainya. Yang boleh ngap, dia ngap habis. Kelawar lah, apalah, semua dia bantai. Kan? Orang kafir dia kata dah halal haram lah. Jadi bagi dia tetap haram. Macam babi dan sebagainya kan, haram bagi dia makan benda tu, tapi dia tetap makan. Jadi kalau kita tembak babi nak pergi hadiah kat mereka pun dosa juga lah. Kan? Maknanya pasal apa berdosa? Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Al-ithm, makan babi, isim. Isim mana dosa. Jadi kita tolong dia buat kerja dosa. Dia dah kafir, dia memang lah, dan dia telah buat dosa sebesar-besar dosa. Jadi dosa di atas dosa bagi orang kafir tadi. Begitu. Tak boleh kita nak awak boleh minum arak, awak orang kafir, silakan. Siap beli kasbek lagi. Kan? Beli apa? Apa benda tu? Arak dan sebagainya, tak kira lah nama apa benda. Kan? Hadiah dekat dia. Kan? Wish lagi apa semua tu. Ucap selamat lagi pula. Kan? Jadi maknanya kita telah buat kerja haram, dosa. Walaupun kita tak minum. Gitu. Baik. Walakum fil akhirah, dan ia untuk kamu di akhirat. Larangan ni untuk laki-laki perempuan sekali ya. Bukan bermakna orang perempuan boleh pakai emas. Kami tak apa. Kami boleh pakai emas. Emas dan perak, mana? Perak lelaki boleh lah. Jadi mana perak untuk cincin kan. Gelang tak boleh lah. Gelang perhiasan wanita. Lelaki tak boleh pakai. Begitu juga rantai. Kan? Jadi maknanya bukan bermakna ia boleh untuk kaum wanita. Dia haram secara umum, laki-laki ataupun wanita. Hamba ke merdeka ke tetap haram. Orang miskin ke kaya ke tetap haram.
menggunakan bekas makanan ataupun minuman daripada emas dan perak. Dan ia untuk kamu di akhirat besok. Jadi emas ni adalah pinggan, mangkuk, cawan, garpu, sudu untuk ahli syurga. Tapi fizikal dia tak samalah. Kan? Dia punya bentuk tak samalah. Kecantikan dia tak samalah. Cuma yang Allah sebut sifat emas tu, kita nak, oh emas macam ni ya. Sebagai orang macam kita, orang lelaki-lelaki tak kisah pun, tak heran pun tengok emas. Tapi kita tahu emas tu berharga, kita nak lah. Supaya kita boleh jual dapat duit. Dan boleh beli apa-apa. Begitu. Dan ia adalah untuk kamu di akhirat. Hadis muttafaqun alaih, sepakat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di sini kita lihat apa yang dapat diambil daripada hadis. Kalau dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman, kan? Di sini dia kata apa? Apa yang dapat diambil daripada hadis ni? Pengajaran ataupun kefahaman yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Yang pertamanya larangan. Larangan tentulah larangan litahrim. Haram lah. Haram kita makan dan minum dalam bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Tak kisahlah cawan ke, pinggan ke apa ke, sudu ataupun garpu, tak kisahlah. Begitu. Hukum saya sebut tadi meliputi laki-laki dan wanita, orang merdeka atau hamba, orang miskin, tak kaya, tak kisahlah. Ya. Ini di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini. Apa yang disebut sini mesti ada cerita secara ringkas tadilah. Kemudian hadis yang ke-15, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati, sesungguhnya orang yang minum dalam bekas perak, dalam cawan perak, gelas yang dibuat daripada perak, innama yujarjiru, hanya sahnya ia sedang meneguk, fi batnihi, ke dalam perutnya, nara jahannam, api neraka jahannam. Maknanya disebut dalam hadis ni perak. Emas lagi tak boleh lah. Kalau perak tak boleh, emas lagi tak boleh lah. Kan? Ini maknanya hadis ni macam tu. Jawami'ul kalim Nabi SAW, Nabi sebut kerana yang hak macam remeh, nak tunjuk kata hak berat lagi tak boleh lah. Emas dan perak mana lebih mahal? Mana lebih berharga? Emas. Tapi biasalah sebut perak dalam hadis ni bermakna kan, yang lebih utamanya emas lagi aula tak boleh. Jadi maknanya diminum, dia teguk neraka, api neraka jahannam dalam perut dia. Baik. Jahannam dinamakan dia sebagai jahannam kerana apa? Kerana dalam dia punya dasarnya. Kalau Nabi SAW Nabi sebut dalamnya, ukuran neraka jahannam ni seketul batu besar. Disebut dalam satu riwayat, seketul batu sebesar 7 ekor unta bunting, kan, dijatuhkan daripada mulut neraka jahannam 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Kan? Nasallallahu al-afiyah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Ya. Neraka jahannam ni dahsyat. Dan dia telah sedia pun, sudah ada pun, kan? Syurga dan neraka ni dah ada dah, duk tunggu dah. Duk tunggu siapa? Tunggu kita, anak-anak Adam, jin dan manusia ni. Dah ada. Jadi kita hidup atas muka bumi ni, kita nak hambat apa benda? Orang Kedah kata, nak hambat apa? Nak kejar apa? Apa yang kita nak kejar atas muka bumi ni? Kan? Bersusah payah kerja siang malam, campur haram halal,
Ya kan? Yang halal tak apalah, yang haram tu masuk sekali. Nak mengejar kemewahan. Sampai lupa tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala, tanggungjawab kita untuk diri kita sendiri, untuk kita selamatkan diri kita daripada neraka Jahannam ni kan. Apa yang kita nak kejar sebenarnya? Umur kita dah sampai tahap ni, dan mati dia tak kenal masa pun. Baru ni kawan kita meninggal, baru sebelum tu kawan kita meninggal, umur 30-an, 40-an, 50-an meninggal dah. Jadi yang duk tunggu kita apa? Sama ada syurga ataupun neraka. Jadi Allah suruh kita pilih mana tempat kita nak pergi. Pilihlah hamba. Buatlah. Ya kan? Kullun ya'malu. Ya kan? Beramal, setiap orang dia beramal dengan apa yang dia diciptakan untuknya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan kita dimudahkan untuk apa kita diciptakan. Kalau kita diciptakan untuk syurga, Allah akan mudahkan untuk kita jalan-jalan ke syurga. Begitulah sebaliknya. Tapi kita pun tak confirm lagi. Sebab orang yang beramal dengan amalan ahli syurga tinggal sejengkal sahaja, ataupun tinggal sehasta sahaja antara dia dan syurga. Tapi kitabnya mendahuluinya bahawa dia daripada ahli neraka, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Wal'iyadhu billahi minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min nari jahannam. Kemudian hadis maknanya ugutan keras lah. Sebenarnya pada kita mungkin tak kenal lah. Sebab kita bukan orang kaya yang kan nak buat cawan daripada emas, pinggan daripada emas, sudu daripada emas, garpu daripada emas. Kan? Kita kena jumpa benda tu, kita jual terus. Kan, tak tunggulah. Kan? Dapat benda tu orang bagi dekat kita jongkong emas hadiah. Kan? Pergi jual terus. Dapat duit beli keperluan yang kita nak beli kan. Macam-macam lah kita nak belinya. Begitu. Ini ugutan keras lah. Hadis nak cerita tentang tu lah, isbat balasan di akhirat. Neraka dan syurga tu dah ada, sedia dah. Cuma ahlinya belum masuk lagi lah. Kan? Belum masuk lagi. Kemudian hadis yang ke-16 wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas ni pak saudara dia lah kan. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila dicuci, dibersihkan kulit haiwan, maka sesungguhnya dia jadi bersih. Maknanya boleh digunakan. Kalau kita istilah bahasa kita dia panggil samak. Samak kulit, basuh kulit. Kan kulit lembu, kulit apa kan? Dia basuh sampai bersih-bersih. Kulit buaya ke, kulit ulat sawah ke apa ke. Kan dibersih, basuh dengan bagi hilang apa semua. Isi dia tinggal kulit dia. Maka dia proses apa semua tadi, buat tali pinggang, buat beg, buat dompet, buat kasut. Kan? Macam-macam lah. Kasut kulit, baju kulit, apa lagi yang dibuat pada kulit kan. Mahal tu. Kan? Barang kulit ni mahal kan. Kasut kulit. Kemudian apabila dicuci, dibersihkan kulit-kulit dan haiwan ini, maka sesungguhnya dia boleh digunakan. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Dan kata Ibn Hajar rahimahullah, wa indal arba'ah, dan di sisi imam yang empat, iaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, meriwayatkan ayyuma ihabin dubira, mana-mana kulit yang disamak, dibersihkan, disucikan. Dan orang kita dibersihkan lah kan, bersih. Faqad tahur, maknanya sesungguhnya dia telah suci ataupun bersih. Jadi apakah sebab wurud bagi hadis ini? Kenapa Nabi cakap hadis ni?
Tiba-tiba Nabi keluarkan perkataan ini sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana-mana kulit. Sebab apa? Berlaku sebab urut hadis dia. Hadis kalau lihat dalam Musnad Ahmad ataupun dalam At-Tamhid oleh Ibnu Abdul Bar, begitu juga dalam Sunan Ad-Darqutni, Talkhis Al-Habir oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, rahimahullahu al-jami'. Ya. Kalau dalam kitab Subulus Salam disebut hadis ni. Jilid 1 muka surat 41, kan? Tabak tak sama lah, mungkin muka surat tak sama. Kalau ada, kan, kalau dirujuk pada kitab Subulus Salam oleh As-San'ani rahimahullah, disebut sebab wurud hadis ini. Sebab Nabi cakap hadis ni sebab apa? Iaitu Rasulullah SAW lalu melihat seekor kambing ataupun kambing yang mati, bangkai kambing mati, tak boleh makan lah, tak boleh sembelih, mati macam tu. Kambing itu milik Maimunah. Siapa Maimunah? Maimunah zaujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mak saudara kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas. Maimunah dan mak saudara kepada Abdullah bin Abbas, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok ada seekor kambing mati. Maka Nabi kata, ala istamta'tum bi ihabiha. Nabi kata, kamu tak ambil manfaat kah daripada kulitnya? Kan? Al-ihab adalah kulit haiwan yang nama bagi kulit haiwan yang belum dibersihkan. Dia panggil ihab. Kan? Kulit haiwan yang belum dibersihkan. Fa inna dibaghal adimi tahurun. Kenapa? Kerana dibersihkan kulit haiwan tadi adalah suci. Mana bila kita dah ambil kulit dia, daging dia tak boleh makan, kulit dia ambil, dibersihkan, dibasuh, dijemur. Ada kaedah-kaedah menghilangkan bau tadi kan. Pada kita ada apa? Dia chemical, kimia dah kan, yang digunakan untuk menghilangkan cuka. Biasanya orang guna kapur barus, bukan? Untuk hilangkan bau dia tadi kan, dijemur. Akhirnya dia ada orang kreatif, yang kreatif ni buat macam-macam. Jadi boleh diambil manfaat. Kalau dulu dia orang guna sebagai apa? Boleh buat baju mungkin, selimut, ataupun bantal. Kan? Digulung buat bantal. Tak kisahlah, buat macam-macam lah. Kan? Tempat isi air, digantung di dinding kan. Kulit-kulit tadi berguna. Untuk orang dulu-dulu kan, kulit ni berguna. Tapi kalau sebahagian orang, kalau di mana Jawa ke mana ke, atau orang kita, kalau kulit lembu, dia makan. Kan? Dia buat apa? Tak tahu lah maksud dia buat apa? Lengit apa? Dia buat kerupuk. Kan? Anda pernah makan kerupuk tapi tak lalu lah, tak boleh telan. Kan? Tengah orang sedap kan? Rasa macam bau-bau lembu sikit kan? Kerupuk, dia buat kerupuk kan? Biasa makan. Tapi kena mama sekeping, dah tak lagi dah. Cannot go. Kan? Tak boleh makan dah. Dia tak kisahlah begitu. Tapi itu yang dah disembelih lah. Kalau tak disembelih, tak boleh makan lah. Hanya boleh dibersihkan dan digunakan sebagai alat yang dipanggil sebagai aniyah tadi kan. Boleh buat sarung pedang ke, sarung pisau ke, kan? Boleh. Baju kulit ke. Itu sebab urut hadis itulah. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada hadis Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, katanya, matat lana syatun, mati seekor kambing kami punya kambing mati. Fadabaghna miskaha, maka kami bersihkan kulitnya. Thumma mazilna nantabidhu fihi, kemudian kami gunakan dia sebagai bekas untuk mengisi air. Ya. Fi hatta sara shannan, sehingga dia jadi macam tak nampak bentuk rupa kulit lah. Jadi kerah, jadi macam tu kan. Jadi bentuk macam bentuk bekas. Shan, sesuatu yang lama, yang lapuk dah begitu. Digunakan, digantung di dinding. Di biasalah gantung kat bekas air,
Gantunglah. Jadi orang nak minum, dia orang buka, dia minum. Gitu. Hadis yang seterusnya. وعن سلمة بن المحبق. سلامة orang lelaki. Salamah bin Al-Muhabbiq. Kalau orang kita benda Salamah ni orang perempuan lah. Orang Arab ni Salamah. Kan, orang lelaki boleh, perempuan boleh. Kan, macam apa nama lagi? Selain benda Salamah sebenarnya. Yang nama tu boleh digunakan, yang biasa digunakan oleh orang Arab lah. Ni Maisarah. Maisarah yang menemani Nabi SAW, kan? Ketika Nabi pergi berniaga barang Khadijah tu kan. Kan Maisarah ni hamba bagi Khadijah radhiyallahu anha. Maisarah ni bukan orang perempuan. Laki-laki. Takkan Nabi nak teman orang perempuan musafir kot. Maisarah. Jadi begitu juga Salamah. Salamah adalah orang lelaki. Bin, bukan binti. Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tuhuruha. Kan? Maknanya menyucikan ataupun membersihkan kulit bangkai itu, tahuruha ialah penyucian baginya. Bila kita basuh-basuh, itulah dia suci. Macam mana nak pergi jadi suci kulit haiwan tadi? Kita tengok haiwan mati tergeletak tengah jalan tu kan. Sayangnya nak buat macam mana lagi tak boleh makan. Kita pun lapar ambil kulit dia. Macam mana nak sucikan kulit dia? Basuh. Basuh ke tak kira, hilangkan dia punya bau dia tadi lah. Kan, daging dia najis kan, bangkai tadi hilangkan. Kulit dia boleh diambil manfaat. Kulit dia kan, bila kita buah letak chemical dia tak apa lah. Gitu. Kemudian hadis yang seterusnya sama dengan hadis yang sebelum ni. Lama tak bercakap. Cakap tak, tapi cakap jugalah, bukan bisu. 3 bulan lah. 3 bulan PKP kan. Jadi maknanya tak bercakap berjam-jam. Ni cakap sikit dia rasa macam gatal, tekak. Lama tak bercakap kot. Macam lama tak azan. Orang kata bila kita lama tak azan kan. Rasa macam freak kan. Jadi nasallallahu al-afiyah lah. Jadi itulah maknanya kan. Jadi nak kena cakap slow-slow, tak boleh laju. Bila laju, lepas tu kita angkat suara, kita rasa macam tekak, tak selesa. Tapi sebelum lagi lama. Sebelum ni 4 tahun. 4 tahun tak boleh mengajar kan. Baik. Hadis yang seterusnya, wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat. Daripada Maimunah lagi radhiyallahu anha katanya, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajrunaha. Ini lafaz lain yang saya sebut tadi, lafaz lain tapi hadis yang sama, lafaznya berbeza. Nabi SAW lalu dengan seekor kambing yang sedang diseret oleh mereka. Daripada heret kambing tadi kan, nak pergi buang kot, dah matilah. Faqala, maka kata Nabi SAW, lau akhadtum ihabaha, alangkah baiknya kalau kamu ambil kulitnya. Faqalu innaha maitatun, dia berkata bangkai. Faham sahabat, faham bahawa bangkai tak boleh makan. Sebab tu dia jawab kat Nabi SAW, bukan dia pandai-pandai. Kata sahabat ni pandai-pandai pula kata kan. Dia macam, yalah, dia pun telah diajar oleh Nabi SAW bahawa kita ni tak boleh makan bangkai. Begitu juga Allah sebut dalam Quran kan. Al-Maitah. Kan? Al-Maitah dia haram kita makan, iaitu ma mata ala hadfi anfi.
sesuatu yang mati macam tu. Sampai umur dia mati. Tak ada apa-apa. Tak tahu mati. Sakit apa? Tak ada sakit apa? Sebab apa? Tak ada sebab apa? Relax, mati. Macam sebahagian kita lah. Tidak, istidak terus. Pagi esok orang gerak nak sembahyang subuh, goncang-goncang, satu badan goncang. Kan? Tengok, tak ada dah, keras dah. Orang kata mapuh keras. Mati dah. Tak ada dah. Kan? Jadi tak ada sebab. Sebab dia, sampai masa dia. Tu je lah. Cumanya kadang-kadang kita tengok sebab dia, zahir. Kalau tanya doktor, dia kata sebab lah. Jantung dia sumbat. Begini, kena buat apa? Dia panggil apa? Tu. Dia panggil apa? Bila ada orang mati tu, dia panggil apa? Postmortem. Mamuh nak sebut. Postmortem kan? Dia kena operate bedah, tengok, cek dalam apa semua tu, jahit balik kan? Kalau orang mati tak ada apa-apa ni kan? Dia takut orang tu mati kena bunuh ke apa ke? Postmortem pula. Kena bedah siasat pula. Kan? Aduh. Baik. Jadi dia kata innaha maitatun. Dia ni bangkai mati dah. Bukan sembelih, tak kena sembelih. Faqala yutahhiruha al-ma'u wal qaradu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Air dia akan disucikan oleh air dan al-qaraz. Al-qaraz ni sejenis bijirin daripada pokok salam. Kalau tengok dalam saya tengok dalam dia punya terjemahan tentang al-qaraz ni. Maksud dia tak kisahlah apa benda pun. Kalau kita guna apa? Kapur barus. Kapur barus kan? Digosok di kambing tadi kan? Di kulit kambing aku lembu kan tadi sampai hilang bau dia tadi. Dibasuh dengan air, boleh guna. Boleh buat sejadah apa? Dia tak najis dah. Begitu. Kalau maknanya kita kata bangkai ke, kita pun tak berani nak pakai lah kasut kulit, tali pinggang kulit, tambah kulit ular sawah pula. Tengok berbatik-batik di pinggang kan. Apa abang tu? Tali pinggang ular sawah kan. Begitu. Tali pinggang ular tedung tak ada. Faqala gitulah. Kata Nabi sallallahu yutahhiruha al-ma'u wal qaradu. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i rahimahumullah. Jadi hadis ini tak perlu pada penjelasan hadis, jelas makna dia. Cumanya cerita sikit tentang perselisihan ataupun khilaf di kalangan ulama tentang al-aniyah ni ataupun tentang kulit yang digunakan sebagai bekas ni kan. Jadi Syekh sebut di sini hafizullah, ulama berselisih pendapat tentang kesucian kulit bangkai. Maknanya haiwan yang mati tu maksud dia kalau haiwan tu haiwan yang halal lah, yang suci bagi kita lah, maksudnya untuk kita makan kan. Ataupun haiwan tu boleh makan ke tak boleh makan ke. Di sini ada perbahasan tentang tentangnya. Imam Ahmad rahimahullah dalam mazhab yang masyhur, ya, maksud yang terkenal dalam mazhab dia, bahawa kulit bangkai, kan, maksud dia kalau kita basuh macam mana pun dia kata tak suci, tak jadi suci dia kata. Walaupun haiwan tu haiwan yang semasa hidup dia haiwan yang tidak najis lah, haiwan yang suci. Hanya boleh digunakan dalam untuk bekas-bekas kering saja. Bekas-bekas basah tak boleh. Ini yang masyhur dalam mazhab dia lah. Dan ini satu riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu dan anaknya Abdullah bin Umar dan Imran bin Husain, juga Aisyah radhiyallahu anhum. Dalilnya apa dia? Dalil yang mereka kata tak boleh guna untuk yang basah ni, yang kering ni, hadis daripada Abdullah bin Ukaim Al-Juhani, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepada kabilah Juhainah. Nabi kata, aku beri kelonggaran kepada kamu untuk kulit-kulit bangkai tadi, kulit-kulit haiwan yang mati tak disembelih tu. Apabila datang kepada kamu semua suratku ini, sebelum ni aku bagi kelonggaran, tapi bila surat ni sampai, jangan kamu ambil manfaat daripada bangkai ni dengan kulitnya.
dan tidak juga daripada apa saja daripada bangkai tadi lah, tertulang ke apa ke. Kata Imam Ahmad, sanadnya jayyid, yang sanadnya baik. Dan hadis ini mansuh bagi hadis yang menjelaskan tentang bolehnya. Ya. Tetapi imam yang tiga selain daripada Ahmad, Syafi'i, Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan ia suci. Dan suci selama mana haiwan itu tidak najis lah. Bukan anjing, bukan babi. Ya. Ketika dia hidup, walaupun dia mati tak disembelih. Disebut dalam kitab Al-Mughni, diriwayatkan demikian itu daripada Abdullah bin Abbas dan Ibnu Mas'ud dan Atha dan Al-Hasan Al-Basri, Al-Sya'bi, Al-Nakhai, Qatadah, Sa'id bin Jubair, Al-Auza'i, Wal-Layth, Al-Thawri, wa Ibn Al-Mubarak, wa Ishaq, wa huwa, dan ia juga merupakan satu riwayat daripada mazhab Imam Ahmad. Dibolehkan. Baik. Jadi bagaimana mereka menjawab tentang dalil yang digunakan dalam mazhab Ahmad yang masyhur tadi kan? Mereka menjawab bahawa hadis Abdullah bin Ukaim muttarib. Muttarib maksudnya tak stabil. Hadis dia sekejap begini, sekejap begitu. Pro dan kontra. Dia tak stabil. Ya? Ada percanggahan. Jadi bila bercanggah antara dua hadis tadi, yang percanggahan itu sama kuat, maka dua-dua tak boleh diterima lah. Begitu. Pada sanad dan pada matannya, dah hadis ni mursal, kata Syekh ni. Hadis mursal. Hadis mursal ni hadis yang disebut oleh tabi'in tanpa menyebut sahabat. Tabi'in kata Rasulullah SAW kata begini. Rasulullah SAW buat begini. Hadis ni hukumnya mursal. Demikian tu kerana apa? Kerana Abdullah bin Ukaim, kan, dia tidak pernah mendengar daripada Nabi SAW. Tapi dia kata qala Rasulullah SAW. Dia tak sebut sahabat yang menyebut hadis tu. Jadi hadis seperti ini tidak kuatlah untuk menjadi nasikh, pembatal bagi hadis Maimunah tadi. Kerana hadis yang cerita bahawa kulit yang dibasuh, yang dibersihkan itu jadi suci adalah lebih sahih, dan sebagainya adalah muttafaqun alaih. Adapun Syekhul Islam rahimahullah, Syekh Taqiyuddin Syekhul Islam rahimahullah, dia menjawab, dia kata hadis Abdullah bin Ukaim tidak ada padanya larangan untuk menggunakan kulit yang dibersihkan tadi. Tak ada larangan pun. Kan? Mungkin haram itu haram digunakan sebelum dibersihkan. Sebelum dibersihkan haram digunakan. Tapi bila dah dibersihkan, maka boleh digunakan. Dia ihtimal macam tu. Kemudian di antara faedah lagi daripada hadis ini, kata Syekh di sini, umum hadis Abdullah bin Abbas menunjukkan bahawa apa-apa saja kulit, kan, jadi bersih dengan dibersihkan dia. Walaupun haiwan itu haiwan yang diharamkan kita makannya, seperti serigala, kadhi'bu, serigala atau musang. Itu ulat sawar tadi lah. Ulat sawar kan boleh makan. Buaya, kan? Ada mazhab tak boleh makan, tapi yang rajahnya tak boleh kita makan dia. Dia boleh makan kita. Kita tak boleh makan dia. Kan? Gitu. Tapi ada mazhab yang kata boleh makan buaya. Siap-siap chef daripada mana yang Arab tu kan, dia siap buat biryani buaya, naudzubillah. Kan? Biryani buaya dia buat. Dia ambil anak buaya tu, chef kan. Chef di Qatar mana? Bukan serban tu sebab Oman tu sebagai tu. Dia siap buang dia galasnya anak buaya tadi. Dia dah buang kulit semua siap dah. Merah ya lagi buaya tadi. Dia letak rempah-rempah. Kan? Letak rempah, lepas tu dia tuang minyak zaitun. Kalau nak buat lah. Lepas tu dia belah perut, dia ambil beras basmati, masuk dalam perut buaya tadi. Dia masuk dalam oven kan. Oven yang besar tu. Nanti dia balut dengan aluminium foil tu kan. Nanti dia
Dah masak berapa jam, dia keluarkan. Buka tu. Lagi dah. Ya. Yang rajahnya tak boleh kita makan. Banyak benda lain lagi kita boleh makan. Apa nak pergi makan daging buaya? Ha? Orang Islam kan, tapi sebahagian mazhab lah. Kita kata khilaf di antara ulama kan. Hatta di mana? Sudan ke mana? Afrika kan, kita tengok kan. Siap depa lapar lagi buaya tu kan, buat lauk. Tapi kalau babi tak khilaf makan lah. Itu memang muttafaq haram lah. Kan? Begitu juga anjing dan kucing. Tak boleh lah makan. Baik. Dan ia merupakan mazhab yang mana kalau kulit haiwan yang tak boleh kita makan tadi kan. Serigala ke, ulat sawah ke apa ke kan. Gajah ke apa ke. Tapi tak pernah tengok orang buat tali pinggang kulit gajah kan. Kasut kulit gajah tak tengok lagi. Kan? Tapi kalau kasut kulit buaya tu dah tengok kan. Dan ia adalah mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i dan selainnya. Begitu. Cuma Syekh kata sini ar-rajih khilafu, yang rajihnya tak boleh Syekh kata. Syekh ni katalah rajih di sisi dia. Tapi insya-Allah maknanya boleh pakai lah. Kulit ulat sawah ke, kulit buaya ke. Kalau Syekh kata tak boleh Syekh ni. Kan? Yang syarah apa nama kitab Bulughul Maram ni. Tudul Hakam ni kan. Dia kata wa rajih khilafu, bagi dia yang rajihnya tak boleh lah gitu. Tapi mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i ya kan boleh. Kita mazhab Syafi'i maka kita boleh pakai lah kasut kulit buaya kan, tali pinggang ulat sawah ke apa. Begitu. Kemudian hadis yang ke-19, wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Katanya, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bi ardi qaumi ahli kitabin. Kami ni berada di bumi ataupun di kampung ataupun di negeri ahli kitab. Pupuk Nasrani ataupun Yahudi lah. Afana'kulu fi aniyatihim. Sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sahabat ni depa ni macam tu lah. Kan? Bila tak faham tanya, takut depa ni buat silap. Kan? Jadi afana'kulu fi aniyatihim, bolehkah kami makan daripada bekas makanan depa? Kami guna pinggan mangkuk depa, kuali periuk depa ni boleh ke? Cawan depa boleh ke? Sahabat pergi tanya Nabi sallallahu. Jadi was-was macam kita nak guna kan, macam kita tak tahu tanya ustaz boleh ke guna ni kan, boleh ke kan? Beli kereta Cina ni nak kena samak spray habis ke? Kena buah ayak tanah habis ke satu kereta ni ustaz? Kereta baru beli. Kan? Kita orang apa second hand lah kita ni kan. Tangan yang kedua lah. Kereta duk elok lagi, tapi Cina pakai. Baru nampak enjin dia keluar pada kereta tu, macam mana ni kena bubuh ayak tanah ke? Kalau buah ayak tanah kereta baru ni macam mana? Tak berkarat lah. Nak sama? Satu kali ayak tanah 7 kali ayak biasa kan? Enggak. Gitu macam mana ni? Bolehkah kami makan dalam bekas mereka ni? Qala, kata Nabi SAW, la ta'kulu fiha, jangan kamu makan dalamnya, illa, kecuali nampak tak? Ni Islam ni dia ajak kita ni bersih sungguh. Kan? Jangan kamu makan dalam bekas-bekas mereka ni, illa alla tajidu ghairaha, kecuali bila kamu tak dapat benda lain. Tidakkah kita nak pergi kedai makan, kedai mamak ni kita kena bawa pinggan mangkuk sendiri? Ya. Mamak, mi goreng 1. Saya ingat satu kedai pakai duk tengok kita. Ketuk pinggan mangkuk ting 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 ting, garpu dah sudu. Masak dalam kuali saya. Siap bawa kuali dalam beg bang. Mana tahu kok ada orang mengaji hadis ke ni?
Bawa kuali kecil. Bawa mangkuk dan sudu dalam pinggan masuk kedai mama. Tu masak dengan saya punya kuali ya. Tidak, saya bagi sebiji lebam. Kan. Jadi kan. Ada orang buat gitu, mana ada lagi, mana tahu kalau ustaz buat macam tu. Jadi susah kita. Kita dah makan di kedai kan. Hak bekas kita makan tu bukan. Kalau kita fikir balik lah. Hak makan cawan mangkuk dalam pinggan, hak gerpu hak kita duk ngap tu kan. Bukan kita seorang. Kita bukan the first one orang yang tak mau makan kan. Tak tahu kita berapa ratus orang dah. Nah. Ni macam ni. Illa alla tajidu ghairaha. Melainkan bila kamu tak dapat benda tu, faghsiluha. Nabi suruh kita basuh. Takkan kita nak pergi intip dapur basuh dak pinggan ni. Kan? Gitu. Wa kulu fiha, dan makanlah padanya. Nabi suruh kita basuh dulu kalau tak ada. Kalau ada jangan duk pinjam mangkuk dia lah. Sebab tu kita kalau pergi tempat-tempat yang tempat negara kafir ni kan. Macam Cina lah, mana kafir, rombongan, dia pun akan cari restoran orang Islam. Ada restoran Islam kan. Tapi kadang-kadang kita terkena juga RNR, tapi tak kadang-kadang sekali ya terkena. Tengok yang ada jaga tu apa nama wanita pekerja Indonesia yang kerja kan di kedai-kedai makan tu kan. Bang, silakan mari bang, nasi ayam goreng ada. Oh, pakai tudung lah. Okey. Kan? Sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pong, acong dan sebagainya atas tu. Hak duk masuk belakang toke dia. Hak duk jamu hidang kita ni hak pakai tudung. Jahat sungguhlah depa ni. Lepas tu kita banyaklah. Ayam goreng ni. Ayam sembelih ke tak sembelih ke? Kita tak tahu. Tapi itulah kalau dia tulis halal tu kan. Kalau ni boleh, anda pun jadi was-was lah tulis halal. Jangan halal jaki, macam takut mereka fikir, kita duk fikir tak mereka ni buat ke apa-apa. Tapi tak apalah. Kita iktimat sajalah. Kan? Maknanya, tidak teruk lah kita kan. Ada halal ni. Tapi seboleh-bolehnya, maknanya kalau dia tulis jelas-jelas lah tu. Kan? Tak salah. Orang Islam belum lama gitu. Kan? Gitu. Ayam goreng dia paling sedap. Ada yang jenis makan kuih pau kan. Kat mana Tanjung Malim. Dulu dengar cerita lah orang geng-geng motor ni. Super bike ni kan. Ataupun bikers ni kan. Nah, makan kuih pau sebiji Tanjung Malim. Kuih pau sebiji. Apa? Hainan apa? Ayam. Kan? Bukan Muslim punya lah. Bukan Muslim. Dia pun kata dia ni bersih, suci. Han tengok dia buat ke? Han tidur rumah dia ke? Kan? Lalu makan lah. Gitu. Tapi kita pun tak tahu ingredient apa benda dia buat. Jadi orang kafir ni bukan siqah. Kita siqah dengan orang kafir nak buat makanan kita. Jadi begitu. Jadi bila kita cakap Islam kan, makan Islam lama-lama kan. BMF. Kemudian BMW. Lepas BMF baru BMW kan. Gitu. Kemudian faghsiluha wa kulu fiha. Basuhlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makanlah padanya. Begitu. Kemudian dia kata di sini apa yang dapat diambil daripada hadis ini, yang pertamanya larangan memakan dalam bekas makanan ahli kitab, iaitu mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kerana mereka ini tidak menjaga atau tidak mengetahui tentang perkara-perkara yang najis. Orang Islam ni ada yang suci, ada yang najis. Orang kafir ni bagi dia semua boleh. Kan? Semua dia nak makan. Rengga boleh makan. Rengga kan? Dan barangkali mereka letak pada bekas itu arak ataupun daging babi. Maka yang lebih ihtiyatnya, yang lebih utamanya kita berjaga-jagalah. Kita tak makan daripada bekas daripada tadi kan. Mereka kalau tak ada sangat dah kita basuh bekas tadi.
Jadi kalau bekas makanan ahli kitab tak boleh kita makan macam tu, kan? Melainkan setelah kita terpaksa tadi kan. Maka bekas-bekas makanan orang musyrikin lagi tak boleh lah. Musyrikin yang lain kan selain daripada ahli kitab. Ahli kitab tu pun musyrik dah. Tapi hak musyrikin hak lain tu lagi aula tak boleh lah. Begitu. Kecuali dengan cara dibasuh tadi lah. Supaya apa? Supaya kita yakin benda tu jadi bersih. Yakin dia jadi bersih. Macam kita lah beli barang-barang second hand kan. Beli barang-barang second hand, oven second hand, dah murah kan. Harga RM500 boleh dapat RM50. Pakai seminggu pun tak apa dah. Janji lepas buat kuih raya. Pernah tu dia bakar babi dalam tu. Bak putih. Kan? Jadi kita mana kita bersihkan sekat yang kita boleh bersihkan. Tapi kalau oven kena ayak, tak kena tembak ayak pun. Garat lah benda tu. Jadi pandai sendiri lah. Itu cerita dia. Jadi nak cerita tentang apa nama Islam tadi, dia begitu menjaga kita. Dijauhkan kita daripada benda-benda najis yang kotor ni kan. Yang boleh memudaratkan kita ni. Sebab tu kemudaratan yang berlaku ni disebabkan perbuatan orang-orang kafir ni lah. Macam kita lah yang ada COVID-19 ni. Mai go mana? Kalau tak mai go pelancong-pelancong yang kafir tadi kan. Mereka yang duk bawa benda-benda ni. Jadi Islam dia ajak nazafah, dia ajak kebersihan. Sampai ke akar umbi tu. Makan pun suruh makan belah tangan dah, tangan kanan dah. Okay. Kiri untuk benda-benda najis ni kan. Islam ni juga macam tu sekali. Sampai macam tu sekali. Kebersihan tu. Sebab kita disuruh mandi wajib. Walaupun badan kita tak ada najis. Mandi wajib. Membersihkan diri kan. Seorang-orangnya mungkin orang tu dia tak mandi seminggu. Tapi dia bermimpi ke apa ke, kena mandi juga. Bersih juga badannya. Begitu. Tapi ada orang yang bukan Islam 3 bulan tak mandi. Tak kisah. Kan? Begitu. Sebab dia bagi dia tak tahu. Dia pun tak jaga kebersihan tadi. Jadi kalau mereka mengamalkan kebersihan, sebenarnya itu adalah daripada Islam. Orang Islam tak mengamalkannya, orang Islam yang rugi. Begitu maksudnya. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa dalam hadis ni kata Syekh di sini adalah dalil tentang najisnya arak. Kan? Dia sebut ni sebab tentang najis apa nama arak tu, najis hissi ataupun maknawi, berlaku perselisihan jugalah. Ada sebagian ulama kata dia hanya najis maknawi, bukan najis hissi. Najis maknawi ni maknanya najis hukmi. Kan? Jadi perbezaan pendapat di kalangan ulama. Kalau mazhab Syafi'i jelas lah. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i jelas lah. Arak tu najis yang hissi, najis yang fizikal. Ya. Sebab tu di antara dalil mereka mengatakan arak tu najis hissi, yang kita kena basuh bekas ni. Ala kulli hal, kita tak perlu sabuk kepala. Sebab kita ni memang orang yang menjauhi arak. Tengok-tengok dalam kedai tu jual arak, kita tak masuk dah. Tengok 7-Eleven tu nak kata apa lah. Speedmart kan 7-Eleven? SE. Jual SE tak ada. Speedmart. Jual arak kan. Gitu. Tapi kesian budak-budak yang duk jualan tu lah. Tak boleh kerja tu, kena cari kerja lain sebenarnya. Dia nak kena jadi apa? Penjual arak pula. Ya billah. Mana boleh? Kalau anak-anak kita kerja Speedmart, suruh berhenti lah. Kan? Nanti dia kena bayar, nak kena apa? Dia berhenti, Allah bagi rezeki dia lebih murah lagi insya-Allah. Berhenti kerana apa? Kena bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kesian lah. Kan? Kesian. Tapi dia tak tahu hukum hakam. Kalau kita nak bercerita kat mereka, masa tu tak sesuai kot. Kan? Kembali kalau dia berani. Gitu. Tapi kalau anak-anak kita semua, kita boleh nasihatkan lah cara kerja lain kan.
yang tak bersangkutan dengan jual beli. Dia tak belilah, dia jual lah arak tadi kan. Begitu. Sebab kita tengok kan, Allah kesian. Dia datang beli arak dia, botol plastik. Tak boleh lah. Dosa lah. Kan? Bukan dosa-dosa kecil ni. Dosa besar ni. Sesuatu yang Allah Ta'ala murka. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-20. Last hadis. Bukanlah, ada 2 hadis sebenarnya, tapi tak apalah. InsyaAllah. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin. Bahawa Nabi SAW, Imran bin Husain, dia kata bahawa Nabi SAW dan para sahabatnya berwuduk daripada bekas air yang dibuat daripada kulit milik seorang wanita musyrik. Wanita musyrik yang tak tahu halal haram semua tadi, kafir tadi, maknanya Nabi SAW berwuduk daripada kulit di milik dia punya tadi. Nah, gitu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maknanya kesimpulan dia haruslah menggunakan kulit bangkai setelah dibersihkan dalam air, digunakan pada benda-benda yang basah tadi lah. Kan, bukan setakat benda kering saja, benda basah pun boleh. Kan orang kafir kan, dia bersihkan kulit tadi. Dia bersih dah, diisi air dalam tu, kita boleh gunakan air. Air dalam tu adalah suci sebab Nabi SAW gunakan untuk berwuduk. Jadi ini adalah iqrar. Mana iqrar ni pengakuan lah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatannya. Jadi bekas-bekas orang kafir ni maknanya yang tak diketahui keadaan dia bersih ataupun tidak bersih. Maka kita kembali kepada asal lah. Ya kan? Kenapa? Asal tu adalah bersih, suci. Adapun cerita berkenaan dengan innamal musyrikuna najasun, kata Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 28, Allah kata innamal musyrikuna najas, hanya saja orang-orang musyrik itu najis. Surah At-Taubah ayat 28, surah nombor 9 ayat 28. Hanya saja orang-orang musyrik itu najis. Najis di sini maknanya bukan najis bila kenal kita tak kena basuh. Kita bersalam dengan dia, lah kan, kena basuh ataupun ambil tisu lapik kan, apakah. Dan najis maknawi, najis akidah dia, i'tiqad dia. Adapun tangan dia ke apa, peluh dia kena baju kita ke apa kan, bukan najis tu kan. Gitu. Walaupun dia makan babi ke apa kan, bukan benda-benda yang haram, tapi dia tu bukan najis yang hissi. Kalau tidak, kalau najis hissi jenuh lah, bila dia masuk Islam macam mana, habis lah. Kan? Nak kena puasa sampai kurih tinggal tulang kulit, sampai tak boleh bangun dah. Kan? Hilang hak segala daging-daging yang apa, yang haram dia makan tadi kan. Segala arak-arak yang dia minum tu kering. Macam mana? Mati dah. Awak kena berpuasa sehingga tinggal tulang dan kulit. Apa benda tu? Kan? Tak betul tu. Islam mana tahu kok orang dah faham agama sendiri. Kan? Tak kena. Itu cerita dia. Baik, hadis last dalam bab ni, hadis terakhir, kemudian akan masuk dalam bab menghilangkan najis lah. Hadis last, hadis yang ke-21 dalam babul aniyah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata anna qadah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadah ni maknanya mangkuk, bukan mangkuk ayun. Mangkuk bekas yang diisi padanya air ataupun makanan, qadah. Jadi kedah mana ada mangkuk lah, tak tahu kan. Itu kedah ni qadah. Inkasara, pecah. Bekas makanan Nabi yang SAW kan, pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatin min fiddah. Maka Nabi ambil perak, cairkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi sambung balik. Yang pecah tadi gam.
gam dengan perak yang dicairkan. Perak kan? Dia buat kalau kita timah apa kan? Tapi dia ambil perak, al-fiddah. Hadis riwayat ataupun dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Jadi maknanya kan hadis yang tadi sebut bahawa diharamkan kita menggunakan bekas makanan atau bekas minuman daripada perak ataupun emas. Begitu juga hiasan-hiasan yang dibuat daripada emas dan perak di bekas makanan tadi tak dibenarkan. Tapi ini bukan hiasan. Ini hanya alat untuk menyambung yang pecah tadi. Kenapa? Kerana dia adalah apa dia dipanggil apa? Metal yang kuat, yang tahan lama dan dia tak akan pecah pula lah. Gitu maksud dia. Ini kerana apa? Kerana hajat. Itu pun hanya dia panggil apa? Jaluran kecil saja sebagai penyambung. Jadi maknanya bukan di sini menunjukkan tak ada benda lain yang boleh Nabi SAW gunakan, perak ke besi ke, bukan, tak ada. Ada. Tapi makna dia nak tunjukkan kita bahawa tujuan dia bukan tujuan untuk menghiasi. Bukan tujuan untuk perhiasan, tapi tujuan untuk memperbaiki. Boleh. Padahal perak ada. Besi ada. Tembaga ada. Tapi Nabi gunakan perak tadi, tunjuk kata yang dibolehkan untuk mengislahkan dan mengelokkan dia. Bukan nak bagi elok lah, bukan nak bagi perhiasan. Habislah bab ni dengan hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Moga-moga kita dapat memahaminya dan dapat memberi kita ambil manfaat pengajaran daripada hadis ini. Cukuplah untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi lah di pertemuan yang akan datang. Biiznillah ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.